صلاة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة المرحوم الإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabih wa zakara fi khabarin akhar annahu alaihi salatu wassalamu qala dhalika ayyamal harji qila wa ma ayyamul haraj qala hina la ya'manu rajulu jalisahu. Dan dikatakan pada khabar yang lain, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikianlah dinamakan hari haraj. Ditanya orang, apa itu hari haraj? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika mana tidak aman seorang laki-laki oleh orang yang bersekedudukan dengannya. Ini tuan-tuan, kita sambung lagi berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Jadi bila berlaku zaman tu, kita kena ambil perhatian berat terhadap diri kita. Jaga pergaulan kita, banyakkan beruzlah, mengasingkan diri kepada manusia, dan tumpukan banyak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu fitnah dah amat besar, tuan. Ibarat banjir besar. Bila dia melanda, dia kena habis semua. Fitnah tu dah merata. Orang tertentu pun terkena, ulama pun terkena, orang soleh pun terkena, apalagi orang awam, orang biasa. Sebab itu kita naklah berhati-hati dengan suasana yang kita ada pada hari ini. Kerana alamat-alamat, tanda-tanda yang disebut oleh Nabi 1400 tahun dulu, boleh kata rata-rata dah berlaku kepada kita hari ini. Jadi mari kita dengar apa lagi nasihat Imam Ghazali kepada kita. Dengan katanya, wa zakara fi khabarin akhar, dan disebut, telah menyebut pada khabar yang lain. Khabar ni hadis-hadis. Sebelum tu banyak dah kita dengar hadis-hadis tentang tanda-tanda akhir zaman yang tak berlaku di zaman Rasulullah. Walaupun benda tu belum berlaku, tapi bila Nabi cerita, sahabat dah jadi takut. Dan mereka rata-rata minta nasihat kepada Rasulullah, kalau takdir kami hidup zaman tu, kami nak buat apa? Minta nasihat Nabi. Sedangkan apa yang Nabi sebut tu tak berlaku zaman tu. Antara yang kita baca hadis dulu, orang memungkir janji, mengkhianati amanah. Nabi buat jari macam tu, bercampur hak dengan batil, bercelaru. Zaman tu tak berlaku. Walaupun tak berlaku zaman mereka minta nasihat Nabi. Kalau kami ada zaman tu,
Kami nak buat apa ya Rasulullah? Tolong habar mai kat kami. Sedangkan perkara yang mereka takut, sahabat takut tu dah berlaku zaman kita. Berlaku zaman kita, kita boleh buat tak tahu, tak takut. Inilah ukuran iman yang ada di hati kita. Konsert ni bertali arus. Lepas satu, malam ni, malam merdeka ni. Jangan cakap lah tuan-tuan. Banjir ni bila dia besar, kita tahan dia, kita sekali tenggelam rumah. Nak halang dia cukup payah tuan-tuan. Ni zaman kita ada macam fikir macam mana nak jaga diri kita, isteri kita, anak-anak kita nak jaga macam mana. Mari kita dengar apa nasihat Nabi. Kata Imam Ghazali, ada hadis yang lain menyebut Nabi SAW menyebut annahu alaihi salatu wassalam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, telah bersabda. Sembang-sembang dengan sahabat gitu gini. Nabi kata, zalika ayyamal harji. Demikian itulah yang dinamakan hari haraj, hari sempit. Sempit nak buat ibadat, sempit, banyak sibuk dengan benda-benda lain. Kita rasa masa tu pendek. Kalau kita tak sungguh-sungguh tuan-tuan, payah nak buat ibadat, sibuk dengan keduniaan. Sempit dalam buat ibadat ni. Macam masa dah tak ada nak buat ibadat, tak ada nak baca Quran, tak sempat nak berjamaah, berebut bagi salam kiri salam kanan, tak dan nak baca amanah Rasul pun, ayat kursi tak dan. Nak wirid-wirid pun dah tak dan dah. Lu sibuk dengan dunia kita tu. Apa benda yang menyebut pun tak tahulah. Itu makna sempit. Bukan hari itu sempit, sempit nak buat ibadat, tak dan. Pejam celik lah, dah habis dah maghrib dah. Kita rasa masa tu dah jadi pendek. Pernah Nabi kata, mai akhir zaman ni, setahun kita rasa macam sebulan. Baru lagi merdeka pula. Saya kadang-kadang pun nak terkejut juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagilah tarikh satu, tazkirah Ramadan. Ramadan apa ke awal lagi? Ustaz kata awal, lagi 5 bulan dia Ustaz. Dia pakai kira. Tahun tu macam sebulan, sebulan macam seminggu. Baru bayar bil api, dia main pula bil api. Dia kata cepat sewa rumah, rasa baru je bayar dah. Bulan rasa seminggu macam satu hari ya. Jemaat ke jemaat tu, baru jemaat pula. Sehari macam rasa sejam. Apa kita buat, kita pun tak tahu. Tak ada habis satu hari. Sejam masa yang cukup pantas, macam orang menyalakan api. Lungguk-lungguk kayu, tuan minyak gas, cucu. Saat macam tu lah. Sejam punya pantas. Bukan jam tu lari laju, kita rasa tak ada nak buat apa. Itu nama hari haraj. Apa itu hari haraj? Qila, kata Nabi, wa ma ayyamul haraj. Maka ditanya orang akan Nabi, apa itu hari haraj, hari sempit tu apa? Qala, kata Nabi, hina la ya'manur rajulu jalisahu. Hina apabila la ya'manur rajulu, tak aman seorang laki-laki, jalisahu, oleh orang yang rapat dengan dia. Kawan yang rapat dengan kita pun kita dah tak aman tuan-tuan. Yang fitnah kita, orang yang dekat dengan kita. Ya tak? Yang tipu kita, orang yang rapat dengan kita. Yang saman isteri, suami saman isteri, isteri saman suami. Anak sanggup saman mak. Kalau mak sendiri pun sanggup saman, orang lain apa cerita tuan-tuan. Orang yang rapat kedudukan dengan kita, rapat dengan kita dah tak aman. Kalau orang yang rapat dengan kita pun kita dah tak aman, apa kata orang yang jauh daripada kita, lagi tak aman. Saya rasa-rasa zaman ni zaman kita
Tak jaya try ya. Kawan baik, pak keluar sikit model meniaga ikan tengok. Kawan saya dua-dua kawan baik, asal orang Pulau Pangkok. Kan? Seorang buat keluar 50,000, seorang keluar 50,000, kumpul 100,000 meniaga ikan basah. Di pasar, di market Banjung, ambil ikan Pulau Pangkok. Tak sampai sebulan tuan. Nampak dah lain macam. Tanya saya apa? Tak boleh percaya saya. Tak boleh percaya dengan RM2 ni. Kawan rapat pun tak boleh percaya. Orang yang jauh lagi tuan. Bukan zaman kita kalau ni. Tuan-tuan nak percaya kat siapa? Abang kan? Saya ingat dulu tuan-tuan, saya kecil-kecil. Kak saya, bila mak nak pergi lumut takut bot tak ada, tak boleh balik. Dia bagi amanah orang jiran sebelah. Mat, oi mat, awak kat doya. Aku dengan apa dengan Pak Nonang ni nak pergi lumut, kok kami tak ada balik. Hang tengoklah sama anak-anak kami tu Rozia tu. Boleh tak apa, kami buat macam anak ni. Try lah ni. Bila tak nak darah orang barang, mampu. Tok berogol cucu, nak cakap abang mai. Tok Wan boleh rogol cucu. Kat siapa lagi tak percaya abang mai? Zaman lah ni. Orang yang rapat pun dah tak aman dengan kita tuan. Macam mana orang jauh? Oh, itulah Nabi kata zaman haras berlaku fitnah yang macam tu. Makna kata hampa sempit nak buat ibadat. Sibuk dengan benda-benda yang mengarut. Payah kita nak buat ibadat. Tak banyak orang nak bagi nasihat kita buat ibadat. Yang nak merosakkan kita banyaklah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, benda-benda ni Nabi dah pesan lama dah. Kalau kami ada zaman tu Rasulullah kami nak buat apa? Belum tu Nabi cerita. Nabi kata apa? Nabi kata berlaku akan fitnah. Bila fitnah tu berlaku, yang disebut da'atun ala abwabi jahannam. Datang penyeru-penyeru di pintu api neraka Jahannam. Seolah-olah dia duduk depan pintu neraka, dia panggil, woi, mai masuk neraka. Dia tak kata lah lagu tu. Tapi dia ajak kita buat maksiat. Dia kempen besar-besaran agar kita buat maksiat. Ajak kita meninggalkan ibadat. Ajak kita meninggalkan perjuangan Islam. Dia ajak kita sibuk benda-benda mengarut. Ini namakan penyeru-penyeru di pintu api neraka Jahannam. Tapi ikut dia sesat habis, lingkup. Lepas tu sahabat tanya, Huzaifah bin Yaman tanya, ya Rasulullah, kalau kami ada zaman tu kami nak buat apa Rasulullah? Rasulullah kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahu. Hendaklah kamu berintizam, intima, menggabungkan diri kamu dengan jamaah Islam dan pimpinan mereka. Cari jemaah Islam, jemaah memperjuangkan Islam, duduk sekali dengan mereka buat kerja-kerja Islam. Duduk bawah pimpinan mereka itu. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kamu beriltizam dengan jemaah Islam dan pimpinan mereka. Huzaifah kata, kalau tak ada jamaah Islam, tak ada pimpinan Islam, kami nak buat apa ya Rasulullah? Hampa pergi masuk hutan lagi bagus. Makan pucuk-pucuk kayu, matilah hutan lebih baik daripada kamu diratah oleh orang yang nak buat maksiat ni. Lah ni masih ada lagi imam, masih lagi ada ustaz, masih ada ulama nak pimpin kita. Tak payahlah masuk hutan tu. Tapi kita kena berjaga-jaga. Berjaga-jaga, fitnah akhir zaman ni berat sangat dah. Dan seterusnya, wa zakara Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an fi khabarin akhar, pada hadis yang lain, lil Haris bin Amirah, bagi Al-Haris bin Amirah. Dia kata apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam qala lahu.
sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata baginya. Ibnu Mas'ud dia cerita pada Haris bin Amirah, dia kata Rasulullah ada kata ke aku. Dia kata, apa Nabi kata? In yudfa an umrika, sekiranya ditolak umur kamu. Maksud sini, jika dipanjangkan oleh Allah akan umur kamu. Fasayati alaika zamanun, nescaya kamu akan bertemu satu zaman. Kalau takdir Allah Ta'ala panjangkan umur kamu, wahai Ibnu Mas'ud, kamu akan jumpa satu zaman, kata Nabi, kasirun khutaba'uhu, banyak penceramah. Khutabah ni orang yang suka bagi ceramah. Bagi penceramah ramai. Qalilun ulama'uhu, tetapi sedikit ulama'nya. Ulama' tak ramai, yang ramai penceramah. Kadang-kadang kena ambil ilmu pada mereka pun payah. Ulama' sikit, yang ramainya penceramah. Artis pun jadi ceramah, mau bagi jadi penceramah. Kasirun su'aluhu, banyak orang yang meminta. Qalilun mu'tuhu, tetapi sedikit orang yang bagi. Nak bagi sikit, yang minta banyak. Ceramah ramai, ulama tak ada. Mati seorang-seorang ulama. Mati macam Tuan Guru Haji Musa Saleh, Haji Saleh Musa. Dia mati seorang, siapa nak ganti dia? Ilmu lagu dia tu nak cari mana? Seorang ulama mati, ganti tak ada. Ganti tak ada. Ada lah tapi tak boleh nak ganti. Tak sama dengan yang nak mati. Al-hawa fihi kha'idul ilmi, ketika itu nafsu memimpin ilmu pada ketika itu. Bukan ilmu pimpin nafsu, nafsu pimpin ilmu. Orang alim pun ikut cara hawa nafsu. Hidup macam orang jahil, mengikut hawa nafsu. Nafsu dah jadi pemimpin kepada ilmu. Ngaji banyak tapi sombong, angkuh sombong-sombong tu nafsu lah. Patut hang lagi alim lagi tawaduk, macam Tok Guru pondok tu. Weh, dah timbul tuan-tuan hari ni suara-suara lantang. Pondok, kitab-kitab pondok mesti ditapih. Kitab pondok kena tapih. Tu dia. Ambil tahu tu lah. Mana kitab pondok ni ada yang tak betul. Kena tapih kitab pondok tu. Ambil tahu tu. Qala, maka dikatakan baginya, ditanya oleh para sahabat kepada Nabi, wa mata zaka, bilakah berlaku demikian itu ya Rasulullah? Yang kata makna ramai penceramah, sikit ulama, banyak yang minta, sikit yang nak bagi. Ketika itu orang berilmu pun mengikut kehendak hawa nafsu. Dah lah ulama tak ada, ulama pula ikut hawa nafsu. Habis kita nak ikut siapa ketika tu? Bila Rasulullah qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza umitatis salah, apabila mati semayang. Orang tak ambil penting dah bab semayang. Mungkin kita tak perasan sebab kita main masjid, tapi berapa orang yang main? Ada orang buat bancian, berapa orang yang tak semayang, langsung tak semayang. Jadi perkara tak semayang ni perkara biasa, tuan. Kalau tak sungguh-sungguh, mungkin akan sampai satu masa orang semayang ni jadi pelik. Orang tak semayang jadi pelik. Orang tutup aurat jadi pelik. Orang buka aurat, betul, terbalik. Kalau tak sungguh-sungguh, tuan-tuan didik generasi, tuan-tuan.
Itu dia. Nabi kata betul. Wa khubilatir risya', didahulukan risya', rasuah. Nak buat apa mesti rasuah. Tak rasuah kerja tak jalan. Mesti ada cerita bawah meja, atas meja, bawah kapet semua kena ada. Kalau tak ada yang tu pakai tak jalan lah. Kerja tak jalan, dia buat slow semacam ni. Agak-agak tuan-tuan macam mana 4,000 hektar tuan-tuan di Rauk Pahang, tanah reserve kerajaan Tergadai, tanam musangking. Tuan-tuan fikir pasal apa kalau bukan rasuah? Inilah penyakit umat Islam tuan-tuan, yang menimpa orang Islam. Saya baca cerita macam mana ni, cerita pasal merdeka ni. 25 Ogos 1511 Melaka tumbang. 24 Ogos di tangan Portugis. Pasal apa? Alfonso di Albuquerque dan tuan-tuan datang menyerang Melaka. Serangan pertama Alfonso di Albuquerque berjaya dipatahkan oleh Mujahid Melaka. Tuan-tuan bacalah sejarah mana pun. Alfonso di Albuquerque serang 2 kali. Serangan pertama berjaya dipatahkan oleh orang-orang Melaka. Orang Melaka makna ketika itu bukan bersenjatakan kerih dan pedang saja tuan. Mereka ada senjata api untuk menangkis serangan Portugis dan menyerang balas Portugis. Sehingga Alfonso di Albuquerque terpaksa berundang. Ini cerita betul, fakta sejarah tu kan. Lepas tu Alfonso di Albuquerque dia buat strategi lain. Dia hantar dia punya intelijen masuk Melaka, senyap-senyap, bawa duit banyak-banyak, bagi ke orang Melaka, rasuah orang Melaka. Hingga akhirnya tuan-tuan timbul gerakan menentang Sultan Mahmud Shah daripada dalam Melaka sendiri. Maka ketika itulah tuan-tuan Alfonso di Albuquerque serang Melaka. Serangan kali kedua ni kerajaan Melaka terpaksa menghadapi Portugis satu pihak, menghadapi musuh dalaman satu pihak. Akhirnya tumbang. Inilah yang ditangisi tuan-tuan oleh Raja Ali Haji. Dia kata apa? Orang Melayu dia kata badan tubuh badan Melayu tapi hati Portugis. Ada orang Melayu badan Melayu tapi hati Belanda. Orang Melayu berhati Inggeris, orang Melayu berhati Jepun, berhati komunis. Inilah penyakit orang Melayu tuan-tuan, rasuah. Hingga sampai hari ni kan, sampai hari ni tak habis-habis kes ni menimpa umat Islam. Baik tu orang tua-tua dulu sebut, di atas runtuhan kota Melaka kita dirikan jiwa merdeka, jiwa hamba. Tak boleh tuan-tuan tergadai tanah ayak kita, hamba hawa nafsu, hingga kita boleh dibeli, dirasuah oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya jadilah macam apa yang terjadi. Ayam dikepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan. Musafir lalu rumah ditinggalkan, bunga di taman disunting orang. Lepas tu aku lupa dah. Dulu aku ingat masa ambil STPM dulu tahun 75. Saya hafal tu, gerindam tu. Bila ni aku lupa dah lah. Ini rasuah menimpa umat. Sehingga sampai peringkat disebut oleh Rasulullah SAW, wa khubilatir risya', mendahului oleh risya', rasuah. Nak buat apa kena bagi siku, bagi duit, bagi rasuah, baru boleh jalan. Malu kita tuan-tuan, satu dunia. Kata orang lah tuan-tuan, orang kata Cina, busuk ikan daripada kepala. Tuan-tuan beli ikan, tuan-tuan cek apa? Buka tengok insang dia, tengok kepala dia, betul tak? Kalau insang dia tu dah hitam, mana badan dia busuklah lembek. Dia kepala rosak, habis badan semua rosak. Ketua rosak, habis.
Habis semua tuan-tuan. Bayangkan, pemimpin jadi macam tu, apa kata rakyat di atas? Keruh di hulu, keruhlah di hilir. Sebab tu Rasulullah ingatkan tentang masalah kepimpinan. Jangan memilih, nak pilih imam pun cari yang baik. Jangan pilih sebarangan, akan rosak negara tuan-tuan. Akan rosak, habis hancur. Sehancur-hancurnya. Ni pesanan Nabi. Ketika itu orang makna kata mendahului rasuah dalam segala hal. Wa yuba'uddin bi'aradin yasirin minad dunya. Wa yuba'uddin, orang sanggup jual agama. Jual agama bi'aradin yasirin, dengan harta benda dunia yang sedikit, minat dunia, daripada dunia. Dengan harta benda dunia yang sikit, dapat sikit dunia pun tak apa, asalkan dapat harta benda dunia sikit, agama sanggup gadai. Miskin-miskin orang kita tuan-tuan zaman penjajah 450 tahun kira-kira, mereka tak gadai agama mereka. Zaman penjajah. Zaman merdeka ni tuan-tuan dah ada Persatuan Melayu Kristian. Dah ada. Persatuan Melayu Murtad pun dah ada. Semua dah ada tuan-tuan. Waduh. Saya kadang-kadang tengok anak saya tidur malam, anak aku ni macam mana lah, ya Allah, tolong selamatlah. Ni zaman kita ni, zaman kita. Zaman mak anak kita 40 tahun, 45, 30 tahun, 40 tahun akan datang. Saya pun tak tahu nak jadi macam mana. Teruk dunia ni tuan-tuan. Cukup teruk. Tuan-tuan, bagilah agama sekuat-kuatnya kepada anak-anak kita. Bagi dia hafal Quran. Bagi agama selengkap. Inilah yang akan selamatkan dia. Ilmu lain tak boleh lah tuan-tuan. Agama lah yang paling penting sekali. Itu dia. Nabi pesan sangat-sangat tu. Talzamu Nabi kata ilzamu auladakum wa ahsinu adabahu. Lazimkan anak kamu mengaji agama. Perbaiki akhlak dia. Tarbiyah dia, didik dia sungguh-sungguh. Supaya dia memiliki iman yang kental. Agama yang secukupnya sebagai pertahanan diri dia dalam menghadapi cabaran masa yang akan datang. Kalau tuan-tuan sebut dah ada orang Melayu tuan. Nak kira nak sebutnya teruk sangat dah kita ni. Allah tuan-tuan. Jaga. Fan naja waihaka summan naja. Makna kata Imam Ghazali minta, nak kata dalam bentuk perkataan, makna kata minta pertolongan sangat-sangatlah daripada Allah. Mudah-mudahan minta kepada Allah agar kita selamat. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih kurang tuan-tuan hadis-hadis yang Nabi cerita tentang tanda-tanda akhir zaman. Yang rasa-rasanya semua dah berlaku di zaman kita pada hari ini. Yang patut kita takut sangat-sangat. Berilah tumpuan lebih kepada anak dan isteri. Jaga diri tuan-tuan, lebih-lebih jaga diri kita, ibadat banyak-banyak. Kerana fitnah dah melanda sekarang ni tuan-tuan. Jaga elok-elok. Qultu, kata aku, ni Imam Ghazali bulan Abang. Wa jami'u ma zukira, dan berhimpunlah barang yang disebut fi hazihil akhbar, pada ini akhbar, ini khabar, ini hadis-hadis. Hadis ni kita himpunkan. Maka kita dapati apa? Tarahu, engkau akan lihat bi'ainika, dengan mata kepala engkau. Fi zamanika, pada zaman kau, wa ahlihi, dan ahli zaman itu. Tengok dengan mata kepalamu. Ini zaman Imam Ghazali. Kitab saya ni tuan-tuan, dia punya kandungan dia 1000 tahun dulu. Imam Ghazali dah meninggalkan kita 1000 tahun dulu. Imam Ghazali kata, hang tengoklah
Makna kata dengan mata kepala kamu sekalian. Apa yang berlaku zaman kamu dan ahli-ahlinya. Fanzur li nafsik, kamu akan lihat dengan diri kamu apa yang Nabi kata dulu. Makna zaman dia 1000 tahun lepas, apa yang Nabi kata dah berlaku, walaupun jarang-jarang tapi dah berlaku. Tapi zaman kita benda ni berlaku bukan jarang-jarang dah, meluas dah tuan-tuan. Orang tak sembahyang, orang khianat, rasuah, berzina, minum arak, mungkar janji, berlaku terang-terang. Terang-terang tuan-tuan. Amanah, aduh, khianat, jawatan, nak cari kekayaan dengan jawatan. Kita ikuti mahkamah tentang pembicaraan mereka. Ya Allah, cara mereka mengagihkan harta tu. Beli ni, tak takut langsung dengan harta benda rakyat. Rakyat Malaysia ni 30 juta. Hang makan duit kerajaan, hang makan duit rakyat. Hang nak jumpa siapa minta ampun tu, Abang Ahmad? Tak rasa takut? Tuan-tuan tengok cerita Sayyidina Umar. Saya nak cerita sikit. Ini cerita dalam kitab. Anak Sayyidina Umar balik tuan-tuan, balik sekolah. Cerita ni masyhur lah. Balik sekolah menangis. Umar tanya, awak menangis? Belilah pak baju sekolah selai. Saya malu pergi sekolah, semua orang ketawa kat saya pasal baju anak khalifah bertampung. Umar pun kesian kat anak dia. Pergilah jumpa Menteri Kewangan. Jumpa Menteri Kewangan, nak minta pinjam duit, nak beli baju sekolah anak. Menteri Kewangan ni tanya khalifah, tanya Umar, bila nak bayar? Umar kata, dapat gaji aku bayar lah. Gaji yang Umar ambil ni sikit sangat untuk makan dia, keluarga dia saja tuan. Tak ada nak mewah beli beg sampai 150 biji, tak ada punya. Nak melancong sana, melancong sini, shopping, tak ada. Umar ambil sikit je, kadar untuk makan sekeluarga. Sampai nak beli baju sekolah anak pun tak cukup duit. Bila Umar nak bayar, Umar kata, dapat gaji aku bayar lah. Menteri Kewangan tanya lagi, apakah khalifah boleh jamin yang khalifah boleh hidup sampai dapat gaji? Umar sengap. Bila Umar tak jawab, Menteri Kewangan tanya lagi, kalau sekiranya khalifah mati sebelum dapat gaji, siapa nak bayar hutang beli baju sekolah ni? Umar kata, dua-dua soalan saya tak boleh jawab. Menteri Kewangan kata, kalau khalifah tak boleh jawab, saya tak boleh bagi. Tak apa, Umar kata, Umar baliklah, beritahu anak dia, anak pakailah dulu baju tu, dapat gaji, pak bayar, kata, buat beli baru. Masa itulah Rom dan Parsi tumbang. Masa jaga amanah tu, khalifah zuhud, bertakwa kepada Allah, jaga amanah, harta benda negara dengan baik. Allah beri kekuatan tuan-tuan. Dua kuasa besar dunia, Rom dan Parsi, tumbang. Ni setiap kali beli kapal ada dia cerita dah. Apa benda ni, tak malu kat orang lah. Tak habis-habis berdarah kata benda rakyat. Inilah yang berlaku kat kita tuan-tuan, sebab lemah kita. Lepas tu Singapura boleh ceroboh ruang udara kita, China boleh ceroboh perairan kita, kapal kita tak siap-siap. Bila nak siap pun kita tak tahu. Singapura elok pun 6 biji kapal debat, 6 tahun siap. Kita ni setiap kali, inilah masalah kita. Masalah apa? Rasuah. Bila nak berubah habaq mai? Bila nak berubah? Bila kita nak lantik pemimpin yang beramanah, berintegriti? Bila? Tak mau ubah ke pemikiran kita? Sebenarnya kita yang silap. Hang rasuah lah macam mana pun, yang tu lah yang kita cari. Kita orang Islam patut benci dengan rasuah ni. Saya nak abang tuan-tuan, rasuah ke benda-benda haram ni,
Orang tua kata, makan macam makan nasi sejuk gulai perangat. Nah, ada sejuk gulai perangat. Saya tuan dulu kerja di Petaling Jaya. Kerja Kementerian Kesihatan. Dia bertukar saya main Alustaq. Lepas tu saya di Alustaq tu ada mak makan saya duduk dekat anak bukit. Belakang Istana Raja. Tumpang duduk rumah dia antara nak cari rumah sewa. Pagi-pagi, sidik oi, awak mati. Nasi sejuk lah perangat ada. Makan-makan tu ni geli gelemah dia. Kembang tengkuk oi, nasi sejuk. Gulai perangat. Perangat dengan apa periuk tanah tu. Hari-hari, seminggu kena nasi sejuk gulai perangat. Masuk hari ke-8, dia panggil menyorok. Kita adalah pagi breakfast, makan pagi. Orang dia belah tempat tu, anak bukit tu panggil menyorok. Menyorok ni makan pagi ya. Hari ke-8 tu tuan, cok kodok. Nasi sejuk gulai perangat dah tak ada. Mana nasi gulai perangat? Mati, awak. Nasi sejuk gulai perangat tak ada. Tak ada hari ni makan habis. Malam tadi nasi habis makan. Rupanya nasi sejuk gulai perangat ni kita makan tuan-tuan, mula-mula gila-gileman tu. Tapi lama-lama ketagih tu. Jangan buat pasal. Rasuah betul. Kita tak pernah rasuah. Ambil rasuah ketak tu. Takut tu. Geli-gileman tu. Tapi lama-lama ketagih tu. Jangan buat pasal. Lama-lama dia ketagih tu. Jangan buat pasal. Benda haram jangan buat kira. Jangan. Allah Rabbi ya Karim. Jadi mengikut kata Imam Ghazali, hampa perhatilah tengok apa yang aku habaq ni. Hadis-hadis yang aku himpun kat hampa ni. Hampa tengok inilah zaman dia. Sifat akhir zaman tu dah ada, sifat orang yang ada di akhir zaman tu ada. Mikiak janji, pecah amanah. Bagi pinjam kawan, masa pinjam nak pinjam duit kita tu, muka kami mana? Saat lagi masa nak bayar siap. Kita pula kena sedekah. Kacau. Berapa orang nak tempuh ni? Sampai lah ni orang baik pun dah jadi tak tentu arah. Saya tuan-tuan adalah kawan. Saya duk cerita kawan saya ni dia kata apa yang saya buat di Sungai Nipah Teluk Pangkuak tu banyak lagi. Berapa ratus ribu lagi dijangka. Perlu. Duit dia nak kering ni. Tak apa ustaz. Saya pergi pondok tu, saya ambil gambar. Dia ambil gambar pondok tu, buat video, lepas tu ambil gambar saya. Suruh saya bercakap sikit. Lepas tu dia buat lah, masuk Facebook lah apa, saya pun tak tahulah. Dia tembak sana, tembak sini. Dia buatkan saya buat, saya ngerti nak buat benda-benda tu. Lepas tu bila dah sebar, dah meluas tuan, orang pakat telefon saya. Assalamualaikum, ni Ustaz Siddiq Nur ke? Saya. Tak apalah, awak ni. Saya nak pergi derma pondok Ustaz di Pangkok tu. Saya nak pastilah. Bukan Ustaz tak tahu. Lah ni skamer banyak dia kata. Ada skamer. Makna kata orang yang ambil kesempatan. Makna nak abaknya benda menipu ni dah meluas dah. Baik orang pun dah tak percaya. Orang betul pun orang dah ragu-ragu. Kena pastikan betul-betul. Ni zaman kita yang ada tuan-tuan. Payah. Tuan-tuan. Dia nak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan main masjid. Tuan-tuan ambil wudu. Tuan-tuan letak handphone di atas tembok. Lepas tu tuan-tuan terlupa. Tuan-tuan semayang. Tengah semayang, tuan-tuan teringat handphone tuan-tuan tertinggal tempat ambil ayat semayang. Tuan-tuan rasa macam mana? Masa semayang habis dah handphone aku. Tuan-tuan pergi memang tak ada lah. Tu di masjid semua pakat main nak sembahyang tu. Kalau di Petronas, di kedai minyak R&R, lagi ya. Yang pergi masjid pun ada yang tak betul. Bukan masjid Taman Selati, Masjidil Haram. Tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan ambil wudu di Masjidil Haram, tertinggal handphone, agak-agak dapat balik lah. Tuan pergi Masjid Nabi, Masjid Nabawi, Masjid Nabi Madinah.
Yang pergi tengah nak umrah, nak haji tu pun sapu. Tuan-tuan bayangkan dah rosak teruk dah dunia ni. Dulu tak jadi macam tu. Lah ni dah teruk sangat dah. Ni dah zaman kita berada. Sebab tu jangan relax sangat. Kan? Kerana fitnah tu dia main. Satu. Kalau kita ada anak, ada isteri, ada keluarga. Yang ni yang kita takut. Kemudian kata lagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali, summa, kemudian inna salafas salihah radhiyallahu ridwanullah alaihim. Kemudian kata Imam Ghazali, adalah makna kata salafus salih yang diredha oleh Allah ke atas mereka. Salafus salih ni zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, 300 tahun Islam, awal Islam. Mereka semua disebut salafus salih. Kata Imam Ghazali, ajma'u ala tahziri min zamanihim wa ahlihi. Berhimpunlah mereka di atas takut mereka itu pada zaman mereka itu. Zaman mereka dulu, salafus salih pun takut. Bila baca hadiah-hadiah ke zaman, mereka takut. Bukan berlaku, jarang sekali berlaku. Orang rasuah, orang khianat janji, jarang berlaku sekali, macam nak kiamat dunia tu. Dulu zaman saya kecil-kecil tuan, seorang laki-laki bersembang dengan seorang perempuan, terbuna bersembang dengan darah, habis satu kampung jadi gamat. Lah ni yang sembang lah, lagu mana pun tak ada apa dah. Lah tuan-tuan, boleh lah tuan-tuan jadi orang yang mengembara ni macam saya ni. Dia tiap malam balik lewat ke 1, ke 12 malam, ke 3 pagi sampai ke Al-Ni'ar. Kita boleh tengok orang perempuan. Begitu makna kata tak malu, tak segan, sembang gelak, menyerit-nyerit. Pukul 2-3 pagi cari apa? Zaman tu kalau berlaku macam tu, kiamat dunia kan. Zaman lah tak apa, orang tak heran dah. Orang tak takut dah. Saya pun tak tahulah nak abang apa. Kan? Kita nak kata lebih-lebih takut kena ke anak-anak kita. Tapi zaman tu ni dah berlaku dah ni. Jadi salafus salih berhimpun, saling takut mentakuti antara satu sama lain terhadap apa yang berlaku pada mereka. Wa asarul uzlata, dan mereka memberi kesan, mengajak, menasihatkan supaya manusia mengambil sikap uzlah. Banyakkan duduk di rumah, banyakkan ibadat, dekatkan diri dengan Allah, bagi perhatian banyak pada keluarga, keluar rumah ketika perlu saja. Pergi berjemaah, pergi mengaji, pergi masjid, nak meniaga ke apa, urusan-urusan yang penting-penting saja buat. Yang tak penting balik di rumah, banyakkan ibadat di rumah. Bagi mereka itu, wa amaru bizalika, dan mereka makna kata memerintahkan, mengajak orang supaya demikian itu uzlah. Wa tawasau bihi, dan menasihatkan mereka dengannya, dengan uzlah. Wala syakka annahum, dan janganlah syak, sesungguhnya mereka itu kanu, adalah mereka itu abasara, terlebih melihat, mata hati mereka tu lebih cerah daripada kita. Wa ansaha, terlebih memberi nasihat. Mereka ni orang hebat, orang kuat ibadat, mata hati terang. Kita yakin mereka ni salafus salih, orang yang makna kata suka memberi nasihat. Wa anna zamana lam yasir ba'dahum khairan, sesungguhnya zaman ini takkan kita jumpa selepasnya lebih baik.
Akan datang lebih baik kita tak jumpa. Yang kita jumpa akan datang lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk, lagi teruk. Yang kita jumpa tu, kita akan jumpa manusia ni makin lama makin teruk zaman dia, bukan makin lama makin baik. Tu dia. Bima kana bal huwa asyarru, dengan barang yang ada itu tetapi lebih teruk. Bukan lebih baik zaman ni, makin lama makin lebih teruk, makin lebih teruk. Tu dia. Dan kata Imam Ghazali, wa amarru, dan lebih pahit, lebih payah, lebih payah, lebih payah. Maka datang makin lama makin payah, makin lama makin payah. Hari ni tuan-tuan sekalian, kita nak menegakkan Islam. Tuan-tuan cakap sikit Islam, orang akan serang. Seorang bertubi-tubi bila kita ajak kepada Islam, ajak kepada kebaikan, orang akan menyerang. Makna kata zaman sekarang lagi dahsyat. Pesan Imam Ghazali. Wa hadza ma zukira an Yusuf ibni Asbat. Inilah yang disebut oleh mana Yusuf bin Asbat, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, sami'tu Sauri, aku dengar Sufyan Al-Sauri yaqul, berkata, wallahi, demi Allah, allazi la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia, laqad halatil uzlata fi hadzal zaman. Maka kata Sufyan Al-Sauri, maka pada sekarang ni halallah uzlah, boleh dah uzlah. Zaman Sufyan Al-Sauri, zaman tabi'in. Qultu ana, aku nak abad, walain halat fi zamanihi, sekiranya makna halal uzlah di zaman Sufyan Al-Sauri, fa fi zamanina, maka zaman aku ni, zaman kita ni, zaman Imam Ghazali, hadza wajabat wa faturidat, maka zaman aku ni menjadi wajib. Dia kata wa faturidat, dah menjadi fardu. Kalau zaman Sufyan Al-Sauri hukumnya halal, maka aku wajib dah zaman aku ni untuk beruzlah. Kalau zaman Imam Ghazali wajib 1000 tahun dulu, zaman kita ni tak tahu nak abad. Baik itu tuan-tuan, berhati-hatilah hidup ni. Bagi masa yang secukupnya. Banyakkan di rumah buat ibadat. Kita keluar ketika masa-masa yang penting. Tak penting tak usah keluar. Kita keluar, kita akan cari dosa, dapat dosa. Orang buka aurat, muzik, macam-macam kemungkaran, kemaksiatan yang ada sekeliling kita. Jadi kita ambil sikap mengasingkan diri daripada segala maksiat, dan kita menggabungkan diri kita dengan orang yang nak mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti sampai dulu tuan-tuan, kerana saya ada sikit maklumat nak sampai kepada tuan-tuan. Ya, tisat 20/4. Ya. Memanglah zaman ni akhir zaman. Bila akhir zaman tuan-tuan, Nabi pesan banyakkan beramal. Badiru bil a'mal, segera beramal. Kerana akan datang satu zaman tuan-tuan, amalan ni dah menjadi kurang. Orang tak suka beramal. Kalau kita ikut suasana yang ada dengan kita-kita sekali tuan-tuan, makna kurang amal, meninggalkan amal. Antara amal yang saya nak sentuh malam ni tuan-tuan sekalian, iaitu wirid yang kita baca lepas semayang. Wirid kita baca lepas semayang, yang tu imam baca saat-saat ni. Untuk kenalan tuan-tuan, wirid tu namanya aurat al-madaniyah. Nama wirid tu. Ataupun ada disebut juga sebagai, makna kata aurat al-khasasiyah. Aurat khasasiyah pun dia, aurat al-madaniyah pun dia. Makna aurat ni wirid-wirid. Kalau satu panggil wirid, kalau banyak panggil aurat. Al-madaniyah yang diamalkan oleh orang-orang Madinah.
Zaman dulu tuan-tuan, ulama-ulama kita pergi mengaji di Mekah, mengaji di Madinah. Zaman tu wirid lepas sembahyang, wirid yang diamal oleh orang Madinah tu macam wirid yang kita baca hari ni. Jadi tok-tok guru kita yang pergi mengaji di Mekah, Madinah, balik bawa mai ke sini, ke Nusantara ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok wirid-wirid dibaca lepas sembahyang di selatan Thailand, Patani apa semua tu, dengan wirid kita lebih kurang sama. Begitu juga diamalkan di Aceh, di Kalimantan, di Banjarmasin, lebih kurang sama. Kerana ulama-ulama dulu bawa balik ke Nusantara, seperti Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani. Tu wirid-wirid yang diamalkan. Jadi tuan-tuan sekalian, tujuan saya ni kerana saya tengok kebelakangan ni ada usaha untuk menghalang umat Islam daripada beramal. Mereka bawa tuan-tuan sekalian satu budaya kononnya Nabi tak buat. Ini wirid-wirid lepas sembahyang Nabi tak buat. Yasin malam Jumaat Nabi tak buat. Tahlil Nabi tak buat. Satu istilah tu mereka guna. Yang kedua, mereka guna perkataan bid'ah. Ni semua bid'ah, yang ni bid'ah, ni bid'ah. Hingga orang yang tak ada pengetahuan, mereka dengan mudah tinggal amalan yang mereka dah buat. Jadi saya nak sentuh malam ni tuan-tuan, aurat al-madaniyah yang kita amal lepas sembahyang tiap-tiap 5 waktu tu. Itu bukan bid'ah. Itu ada sandaran yang kukuh. Hadis Nabi SAW. InsyaAllah kalau umur saya panjang, setiap kali saya mengajar, lepas kuliah saya ambil masa 5 minit, saya nak baca hadis. Daripada mula kita bagi salam tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa elok kita baca? Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbir takbira. Ada hadis dia. Astaghfirullahalazim, ada hadis. Allahumma ajirna minan nar, ada hadis. Subhanallah, subhanallah, ada hadis. Semua ada tuan-tuan. Ada ulama dibukukan aurat tu. Dibukukan. Nama buku tu Aurat Al-Madaniyah, terbitan tuan-tuan sekalian Pustaka Dian, Kota Baru, Kelantan. Tahun 80 dulu. Dia tulis. Karangan Ustaz Wan Muhammad Ali. Jadi saya nak baca hadis tuan-tuan. Ambil satu je amalan tu. Elok sangat bila tuan-tuan lepas bagi salam, tuan-tuan baca Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada sampai habis. Ini berpandukan ayat Quran yang berbunyi wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Apa maknanya tuan-tuan? Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak ada baginya anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, Tuhan yang tidak ada sekutu di segi pemerintahan dia. Dia perintah dengan keesaan Allah, keesaan dia, tak bersekutu dengan siapa-siapa. Walam yakul lahu waliyyun minaz zulli, dan tidak ada memerlukan pembantu. Tuhan tak perlu pembantu. Wa kabbirhu takbira, besarkanlah Tuhanmu dengan sebesar-besarnya. Agungkan Tuhanmu dengan seagung-agungnya. Ayat ni elok sangat kita baca lepas bagi salam. Saya ambil hadis dia, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa maksud dia? Barang siapa membaca selepas tiap-tiap kali sembahyang, Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Siapa baca yang tu lepas sembahyang, tiap-tiap kali lepas sembahyang,
adalah baginya daripada pahala seumpama 7 petala langit dan 7 petala bumi. Allah bagi ganjaran pahala sehebat 7 petala langit, 7 petala bumi. Nak habaknya hebat ganjaran pahalanya. Dan barang yang di dalamnya, dalam langit dan bumi, dan barang yang di bawahnya, di bawah langit dan bumi. Jadi pengarang ni dia petik daripada kitab Nuzhatul Majalis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Safuri Al-Syafi'i, juzuk 21, muka surat 157. Jadi oleh itu tuan-tuan yang beramal lah, yang lepas sembahyang dia ada masa duduk dengan imam, dia baca ni semua, jangan bimbang. Yang kita baca tu ada sandaran yang kuat. Yang tadi ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia dengar Nabi SAW bersabda, siapa baca yang tu, Allah bagi dia ganjaran pahala seperti mana langit dan bumi, seperti barang-barang dalam langit dan bumi dan bawah langit dan bumi. Nampak banyaklah besar ganjaran pahalanya. Itu hadis dipanggil galakkan bagi mereka yang beramal. Yang mana tak mau amal, tak apa, tu dia punya pasal. Tapi jangan duk kacau orang yang beramal. Jangan duk kacau orang duk buat bid'ah lah, Nabi tak buat, jangan kata lagu tu. Hang tak mau buat punya pasal lah. Orang duk buat jangan kacau. Saya bimbang tuan-tuan, terutama generasi muda hari ni yang tak main mengaji. Kita takut mereka ni yang akan mewarisi kita. Akhirnya mereka bagi salam, buih belah. Tu yang mereka telefon saya hari ni. Ada juga orang buat, tu saya tak tahulah. Dia baca Alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada, habis dia gabuih muka. Dia berkata, gabuih muka ni bid'ah ustaz. Betul ke? Dia kata memanglah apa sapu muka tu bid'ah. Yang tak bid'ah sapu pungkok. Assalamualaikum, Assalamualaikum, sapu pungkok belah. Tu ahli sunnah wal jamaah. Janganlah kita makna kata buat kerja-kerja, makna kata menggalakkan orang meninggalkan amal. Kita kena banyak amal. Amalan yang kita nak bawa balik akhirat ni. Amalan ni lah. Tambah pula lepas semayang, duk menghadap kiblat atas tikar sejadah, kan? Dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, baca wirid-wirid ni, lagi hebat lah tuan-tuan. Jadi wirid tu banyak. Kadang-kadang Nabi kata, siapa kata ni dapat ni, siapa kata ni dapat ni, ulama ni himpun, jadikan satu wirid. Nama wirid yang kita baca lepas semayang, Aurat Al-Madaniyah, jadi wirid-wirid orang Madinah. Itu asal usul dia tuan-tuan. Dengan pahaman yang jelas ni, dengan hadis saya baca tadi, tuan-tuan tak perlu ragu-ragu. Buatlah amal tuan-tuan. Mudah-mudahan amal ibadat yang kita kerjakan ini dapat membantu kita besok, terutama di alam kubur dan juga di alam akhirat. Wallahu alam, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bisalihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bisalihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lilmuslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.